أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum para pendengar Takut Tak. Segala kisah-kisah seram yang akan diketengahkan dan dikongsi di dalam podcast ini adalah sekadar hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub sehingga mengganggu fikiran anda. Ya, itu dia tadi jingle kami dari podcast Takut Tak. Dan sebagai pengenalan yang pertama, saya kenalkan diri saya. Nama saya Mazli, atau lebih dikenali di dalam Facebook sebagai Mas Ikhwan. Sebelum saya mula ceritakan tentang kisah-kisah seram yang saya sendiri alami dan juga kisah-kisah seram yang berlaku di depan mata saya, biarlah saya cerita sedikit sebanyak tentang diri saya dan keluarga saya. Saya berasal dari sebuah keluarga yang mistik. Okey, kenapa saya kata mistik? Kerana arwah atuk saya adalah orang yang berubat orang-orang lain yang kena santet dan sihir. Manakala arwah bapa saya bekerja sebagai penggali kubur. Jadi para pendengar semua boleh bayangkan betapa mistiknya keluarga saya ni. Kerana saya di masa kecil saya masih ingat lagi dalam umur saya 5 atau 6 tahun, saya dah ikut bapa saya ke tanah pengkuburan malam-malam dan pagi-pagi buta untuk membuat membikin dapur-dapur kubur. Dan saya sendiri pernah semasa kecil tu tidur di atas kubur kerana terlalu penat teman arwah bapa saya. Jadi dengan demikian, para pendengar semua boleh bayangkan betapa saya kuat semangat kerana apabila saya fikirkan kembali dan saya imbas sejarah-sejarah ataupun pengalaman saya semasa saya kecil hingga sekarang, banyak benda-benda mistik yang berlaku di depan mata saya. Nampak itik kat tanah perkuburan, suara yang menakut-nakutkan, mata-mata yang saya nampak di dalam hutan ataupun semak di sekitar tanah perkuburan itu, semua seperti dah jadi lali untuk saya.
Bukan untuk menunjuk riak ataupun sombong, tapi ini adalah hakikat sebenarnya saya dibesarkan. Dan bukan berakhir di situ saja. Arwah atuk saya adalah seorang yang ramai kenali sebagai seorang ahli ruqyah di masyarakat Melayu Singapura kita ini. Dan ada juga yang salah tafsir sampai memanggil atuk saya salah satu bomo dari kaum Boyan. Padahal atuk saya tu niat dia adalah untuk menolong dengan apa yang dia ada, ilmu yang dia belajar, berkongsi dan menolong orang tanpa bayaran. Itulah salah satu syarat yang keluarga saya tetapkan, di mana saya sendiri pun sekarang masih bila masa Allah nak menduga tu, dia akan sentiasa beri cubaan kat diri saya sendiri, di mana siapa saja ataupun mana saja saya berada, dijumpa ataupun dijodohkan saya dengan kadangkala orang-orang yang kena sihir, orang-orang yang kena santet, dan ibarat seperti sesetengah kawan-kawan saya yang menganggap ini adalah satu malang, nasib yang malang. Tetapi saya sendiri, sejujurnya saya anggap ini satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ramai yang diberi keberanian ataupun semangat yang kuat dengan ilmu untuk ke depan dan menolong orang-orang yang kena santet ini. Bedeklah kalau kata setiap kali saya pergi berubat orang ataupun menjenguk orang-orang yang disantet ataupun disihir ataupun dirasuk, tak ada rasa gemetar ataupun aura seram tu tak wujud dalam diri saya. Masih ada terasa, selalu mesti ada terasa seram. Tetapi seperti biasa, dengan zikir dan amalan kita dan kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah dan ayat-ayat sucinya, entahlah, saya akan terasa keberanian dan semangat yang luar biasa dalam diri saya sendiri. So, itulah sedikit sebanyak salam perkenalan yang saya kongsi bersama para pendengar. Dan di dalam podcast ini saya akan cuba sedaya upaya saya untuk berkongsi segala zikir, doa-doa dan surah-surah daripada Al-Quranul Karim yang telah pun diajar oleh keluarga saya untuk membantu semua orang di luar sana dapat belajar untuk ruqyah diri sendiri dan juga ahli keluarga.
mudah-mudahan apa yang saya tengah lakukan ini mendapat keridaan dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, hingga kita bertemu lagi di dalam podcast Takut Tak. Anda sedang mendengar Takut Tak The Podcast. Kisah-kisah seram yang diketengahkan dan dikongsikan di dalam podcast ini adalah sekadar hiburan sahaja.